الرحمن إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka demikian itu muhal atas Allah Ta'ala. Maka menolakkan musannif dengan katanya mutkallimun thumma sifatuz zati laysat bi ghairi naw bi aini zati. Ini perbincangan dia makin bertambah susah, makin bertambah rumit. Kata musannif, maka demikian itu muhal. Apa dia? Berbilang qadim. Maka demikian itu yakni berbilang qadim itu adalah muhal. Muhal maknanya mustahil, tidak diterima akal. Maka berbilang qadim maknanya zat satu campur ma'ani 7, jadi 8. Zat qadim wujudi, kemudian kudrat, iradan, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang kesemuanya wujudi. Jenis ada, bangsa ada. Bila bangsa ada, ke-8-8-nya qadim, jadi dipanggil berbilang qadim. Maka berbilang qadim itu adalah muhal, itu perkara mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala, ya, mustahil atas maknanya mustahil akli, yaitu mustahil nisbah akal. Maknanya akal tidak dapat menerima sama sekali ada qadim yang berbilang-bilang sedangkan dia bersifat wujudi. Baik. Maka menolakkan musannif, menolakkan apa? Menolakkan demikian itu, yakni berbilang qadim, oleh musannif Ibrahim Al-Laqani dengan katanya, dengan kata musannif mutkallimun. Mutakallim ini sifat ma'nawiyah. Thumma, kemudian sifatuz zati, sifat zat. Laisat, bukanlah sifat zat itu bi ghairin, dengan berdiri pada yang lain. Au, maknanya bukan berdiri pada yang lain, maknanya bukan dia itu terasing daripada zat. Au bi aini zati, atau dengan diri zat. Baik. Maknanya berbilang yang qadim, ya, ada pada zat atau dia terpisah daripada zat. Dipanggil al-munfaq, yaitu terpisah atau menyatu. Qadim banyak kerana dia menyatu dalam satu zat. Bukan sebegitu. Kalau bukan begitu macam mana?
Baik. Sifat zat ini dinamakan juga sifat ma'ani. Kenapa dikatakan sifat ma'ani sifat zat? Kerana dia itu jikalau lawan bagi sifat zat itu mustahil ada pada Allah, dipanggil sifat zat. Dua pasang sifat, satu lagi mustahil, dinamakan sifat zat. Dua pasang sifat, kedua-duanya ada pada Allah, dipanggil sifat af'al atau sifat fa'il. Contoh apa dia? Qudrah artinya berkuasa, lawannya lemah. Maka berkuasa ada pada Allah, lemah tak ada pada Allah, dipanggil sifat zat. Menghidupkan, lawannya mematikan. Menghidupkan dan mematikan, kedua-duanya ada pada Allah, dipanggil sifat fa'il. Bagi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat zat itu qadim. Sifat af'al itu adalah hadis, dita'alluq oleh sifat kudrat. Baik. Sebab ini dah masuk perbahasan ta'alluq, mari kita perhati baik-baik. Yakni maka sifat zati, sifat zati yakni sifat ma'ani, sifat zat tadi. Ma'ani yang 7, qudrat artinya kuasa, lawannya lemah. Baik. Iradat artinya berkehendak, lawannya apa dia? Lawannya tidak berkehendak. Kemudian ilmu, mengetahui, lawannya jahil. Kemudian hayat, hidup, lawannya mati. Sama' mendengar, lawannya tuli. Basar melihat, lawannya buta. Kalam berkata-kata, lawannya bisu. Maka yang berkata-kata ada pada Allah, yang bisu tak ada pada Allah Ta'ala. Yang mendengar ada pada Allah, pekak tak ada pada Allah Ta'ala. Yang berkata-kata, yang apa lagi, yang melihat ada pada Allah, yang buta tak ada pada Allah. Dinamakan sifat zat, kerana lawan tidak sabit bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani ini tergolong di dalam sifat zat, kerana lawan daripada sifat ma'ani itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata sifat zati, yakni yang dimaksudkan dengan sifat zati di sini adalah sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Kenapa sifat maknawiyah termasuk sekali? Kerana sifat maknawiyah itu melazimi sifat ma'ani. Bila kita kata Allah bersifat dengan kuasa, maka pastilah keadaannya yang maha berkuasa. Itu maknawiyah dia. Bila kita kata Allah itu berkehendak, maka pastilah keadaannya yang maha berkehendak. Bila kita mengatakan Allah itu mengetahui, maka pastilah keadaannya yang maha mengetahui. Maka yang maha mengetahui, keadaannya yang berkehendak, keadaannya yang maha berkuasa, itu dinamakan maknawiyah, yang melazimi sifat ma'ani. Jadi ma'ani dan maknawiyah itu macam mana? Bezanya dekat mana? Yaitu ma'ani dipanggil sifat wujudiyah, sifat yang dirinya ada. Sedangkan maknawiyah dinamakan sifat hal, yang dirinya tidak ada, tidak sabit pada diri dia, tidak ada diri dia, tetapi ada dia. Karena kita memahami adanya ma'ani tersebut. Coklat ini ada diri dia. Karena apa? Karena dia sifat yang dapat dilihat dengan mata kepala. Keadaan dia berwarna coklat itu tidak ada. Yang ada adalah warna coklat. Keadaan itu difahami daripada warna coklat yang dilihat dengan mata. Maka yang wujudi adalah coklatnya. Keadaan yang berwarna coklat itu difahami dan dia tidak wujud. Maknanya dirinya tidak ada.
tetapi ma'ani dirinya ada. Baik. Maka bila dirinya ada, di mana dia berada? Qa'imatun bi dzatillahi ta'ala. Maknanya qa'imah, ada sifat yang wujudiyah itu pada zat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan hukum. Mewajibkan hukum, mengadakan, meniadakan, menentukan. Itu adalah daripada sifat ma'ani yang menentukan, yang ada hukum tadi. Hukum mengadakan, hukum mentiadakan. Munasabah, orang-orang tua kita kata dah sampai hukum. Kenapa dia kata dah sampai hukum? Karena hukum tadi adalah satu yang terkait dengan muta'allaq atau yang dita'alluq oleh sifat kudrat, yang dita'alluq oleh sifat iradat. Artinya kematian seseorang itu ditentukan dengan sifat iradatnya dan dimatikan dengan sifat kudratnya. Maka ini bahasa tauhid zaman dulu. Dah sampai hukum Tuhan. Maknanya dah sampai keputusan Tuhan untuk mengadakan atau mentiadakan. Baik. Itu ibarat daripada ta'alluq sifat kudrat dan iradat pada perkara harus, yakni hamba itu sendiri. Baik. Sebab itu kita kena faham baik-baiklah itu sifat ma'ani. Dan sifat ma'nawiyah itu dikatakan bukan sifat yang wujudiyah. Dia adalah hal yang sabitatun lizzat. Dia hal yang sabit bagi zat. Kerana ada sifat ma'ani itulah maka kita faham ada ma'nawiyahnya. Dia katakan sebagai sifat ahwal. Sifat ahwal itu tidak wujud pada dirinya. Dan sifat ma'ani itu dirinya wujud. Bila dirinya wujud, adakah dia baharu atau dia itu bersifat kidam? Di sini perbahasan dia. Ma'ani itu kudrat bersifat kidam, iradat bersifat kidam, ilmu bersifat kidam, hayat bersifat kidam. Jadi banyaklah yang kidam. Itu dikatakan berbilang-bilang yang qadim. Di sinilah perbahasan dia. Jadi puak-puak Mu'tazilah mengatakan kami menolak sifat ma'ani itu kerana terjadi berbilang yang qadim. Kami menerima sifat ma'nawiyah itu kerana tidak wujud pada dirinya. Bagaimana kita nak kata dia bersifat dengan qadim? Yang qadim itu sifat ma'ani. Jadi ma'ani kalau 7 campur satu lagi zat jadi 8. Bagi yang mensabitkan idrak dengan takwin, maka jumlah dia 10. Takkan 10 yang qadim. Walhal yang qadim mesti satu, yakni Allah Ta'ala. Bagaimana berlaku berbilang-bilang qadim ini? Jadi di sini adalah yang dituduh oleh Mu'tazilah yang mengatakan akidah Asy'ariyah tak betul. Sebab banyak yang qadim. Ini yang dijawab oleh ulama. Mutakallimun summa sifatu dzati laysat bi ghairin aw bi aini dzati. Baik. Dan tiada ain. Itu tiada lainnya zatnya. Tiada lainnya zatnya, maknanya tiada lain daripada zatnya. Kita betulkan di situ mudah-mudahan ya. Untuk mudah faham ya, untuk kita mudah faham. Kalau tak kita tak faham. Tiada lain daripada zatnya. Maknanya dia bukan terpisah daripada zat. Itu hakikat bagi kita kata bi ghairin atau ghairiyah yang ini. Yang lain daripada zat ni. Hakikat yang lain itu apa dia? Terpisah daripada zat. Jadi bila terpisah daripada zat, bagaimana dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah ini adakah dia pada zat atau lain daripada zat? Timbul perbahasan yang lain pula. Baik. Maka dia kata sifat ma'ani itu ya, lain, tiada lain daripada zatnya. Maknanya dia bukan terpisah dengan zat menyendiri, sebagaimana yang disebut oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan qudrat itu satu yang qadim, yang wujudiyah, yang terpisah daripada zat.
Kita kata dia tidak terpisah daripada zat. Jadi kalau tidak terpisah daripada zat, adakah dia sebahagian daripada zat? Dan tiada ain zatnya. Maknanya dia bukan sebahagian daripada zat. Zat, sifat. Karena ta'rifan zat itu sesuatu yang ada padanya sifat. Apa itu sifat? Sesuatu yang ada pada zat. Baik, kalau begitu sifat ma'ani macam mana? Sifat ma'ani itu bukannya zat, dia sifat dan tidak terpisah daripada zat. Baik, tetapi bukanlah dia itu sebahagian daripada zat. Itu kita punya pegangan ahli sunnah wal jamaah. Syahdan, lanjutan daripada itu, bahawasanya sifat ma'ani dan ma'nawiyah, sifat ma'ani yang dilazimi oleh sifat ma'nawiyah itu tiada harus, maknanya haram. Dikata, yaitu kita katakan lain daripada zat. Maknanya dipanggil apa dia ni? Dia ghair dengan makna al-munfak, yaitu terasing. Tiada harus, maknanya haram dikatakan lain daripada zat, artinya terpisah daripada zat atau menyendiri daripada zat. Apa sebab? Kerana lazim dua qadim. Maknanya kalau terpisah daripada zat, akan terjadilah sifat itu qadim terasing daripada zat yang qadim, maka berlakulah dua yang qadim. Kalaulah sifat itu bersifat dengan qidam dan dia qadim, kemudian dia ada pada zat, itu tidak namakan sebagai terpisah, tidak terjadi dua yang qadim. Kalau dipisahkan, itu dikata tadi bukan lain daripada zat, bahkan haram mengatakan lain daripada zat. Kenapa? Kerana akan membawa kepada mengatakan terjadinya zat yang qadim berserta dengan sifatnya yang qadim, itu dua benda yang qadim. Karena apa? Kerana ma'ani tadi juga sifat yang wujudiyah, sebagaimana zat itu wujudiyah. Baik, sebab itu kata musannif, tidak harus dikata lain daripada zat, tidak harus dikatakan bahawa sifat itu lain daripada zat. Itu mudah kita nak faham. Dah, karena kita lama ni memang macam tu, dia banyak ringkas-ringkas, kan? Supaya macam kita Arab je, dia banyak ringkas-ringkas. Sebab itu kena faham baik-baik. Sebab dikatakan tidak harus, yakni haram tadi, kerana lazim terjadi dua qadim. Dua qadim. Pertama sifat ma'ani, satu yang qadim. Kemudian zat yang wajibul wujud yang namanya Allah juga adalah qadim, maka terasinglah dua qadim, baru kita kata berbilang yang qidam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan tiada harus, haram juga pula dikata bahawasanya sifat itu ain zat. Makna ain zat, diri zat itu sendiri. Tak boleh kita katakan. Kalau begitu tak ada sifat lah. Bila sifat itu adalah sebahagian daripada zat, tidak boleh kita kata gitu. Baik, kalau begitu bukan sifat, dia jadi zat. Bila dia adalah sebahagian daripada ain zat, sebahagian daripada diri zat itu sendiri, maka tidak harus pula dikata bahawasanya sifat itu ain zat, iaitu diri zat itu sendiri. Sebab kerana lazim ia dua Tuhan dan iaitu muhal. Jadi maknanya kita kata kalau dia sebahagian daripada zat, sedangkan namanya lain, satu namanya sifat, satu namanya zat, bersatu kedua-duanya, dan sedangkan sifat itu adalah sebahagian daripada diri zat, maknanya berlaku dua benda dalam satu. Jadi supaya juga dua dalam satu, maka jadi dua juga, dihukumkan dua. Lazim ia dua Tuhan. Satu nama Tuhan zat yang wajibul wujud,
Satu lagi namanya Tuhan sifat wujudiyah. Maka dua Tuhan. Dan yaitu muhal, yaitu mana? Lazim dua Tuhan itu adalah muhal, yakni mustahil. Boleh faham tuan-tuan ya? Sesekali memang macam ni kan, kita buat senaman otak nama dia. Baik. Dan jikalau dikata, ini dipanggil fardu takdir. Kalau kita buat satu andaian nama dia, jikalau kita buat satu andaian. Dan jikalau dikata, maknanya kita buat satu andaian, sifat itu lain daripada zat. Kita buat andaian begini, sifat lain daripada zat, dipanggil ghairu yang al-munfaq, yaitu munfaq maknanya terpisah. Kalau seandainya sifat satu suku, zat satu suku yang lain. Satu suku ni bahasa Kelantan tak? Maknanya dia apa? Satu bahagian namanya sifat terpisah dengan satu bahagian namanya zat. Baik. Maka lazimlah, jawab dia. Maka yakni nescaya lazimlah baharu sifat. Maka sifat itu pula dikatakan sebagai baharu, tidak lagi bersifat dengan qidam. Baik. Maka menjadi zat Allah Ta'ala itu, yakni kita katakan dia adalah satu suku yang terpisah daripada zat, maka lazim baharu sifat tersebut. Kita kata sifat ma'ani tadi kan, sifat yang wujudiyah, artinya dia adalah baru ada, sebelum ni tidak ada, kalau kita kata gitu. Sedangkan ahli sunnah mengatakan sifat kudrat itu telah pun ada, sifat iradat itu telah pun ada, sifat kalam itu telah pun ada, sekalipun makhluk belum ada lagi. Ini perbahasan sampai dibawa perbahasan ini dalam bahagian usul fiqh, dalam masalah usul fiqh, yaitu tentang masalah arahan Tuhan kepada makhluk dia. Arahan itu daripada kalam yang qadim lagi azali. Makhluk dah ada ke belum? Makhluknya belum ada lagi. Allah Ta'ala bersifat kudrat, alam belum diciptakan lagi. Jadi macam mana? Adakah ketika menjadikan alam baru adanya kudrat bagi Allah Ta'ala? Tidak. Sebab itu perbahasan dia sampai kepada saluhi qadim. Kenapa sampai saluhi qadim? Karena sebelum alam ini dijadikan, sebelum diciptakan Nur Muhammad, maka Allah itu telah pun ada keupayaan tersebut, kudrat itu telah pun ada, sama ada menjadi atau tidak itu terpulang kepada iradat, kehendak Allah Ta'ala, kehendak Allah. Baik. Dan tergantung pada ilmu Allah yang tanjizi qadim. Baik. Maka lazimlah baharu sifat, sifat itu menjadi baharu, maka menjadilah zat Allah Ta'ala itu bagi tempat yang baharu. Maknanya menjadi tempat tumpangan sifat yang baharu bagi zat yang qadim, maka mustahil juga. Baik. Dan yaitu mana? Yaitu zat Allah Ta'ala menjadi tempat tumpangan yang baharu ini, sifat yang baharu, muhal, mustahil juga. Baik. Tetapi i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang sahih artinya lain daripada itu i'tiqad yang pasif. Bukan pengarang mengatakan i'tiqad yang paling sahih. Kalau pengarang mengatakan i'tiqad yang paling sahih, maknanya pandangan yang kedua yang berlawanan dengan pandangan ini adalah pandangan yang sahih. Kerana dia mengatakan yang paling sahih. Bila yang paling sahih, dia antara yang sahih. Bila dia mengatakan pandangan yang sahih, artinya
Ada pandangan yang lain daripada ini, itu pandangan yang pasid, pandangan yang batil, yang tidak dipakai sama sekali. Maka kata pengarang, tetapi i'tiqad yang sahih, maknanya i'tiqad yang betul, yang lain daripada ini i'tiqad yang salah. Bahawasanya sifat zatnya itu, sifat zat makna sifat ma'ani yang kita sebutkan daripada awal tadi. Sifat zat artinya kalau disabitkan lawannya mustahil bagi Allah Ta'ala. Saya ulang lagi, kalau sifat fa'il lawannya itu sabit bagi Allah. Kalau ma'ani tadi berkuasa, lawannya lemah. Yang ada pada Allah berkuasa, lemah tak ada. Kalau menghidupkan, lawannya mematikan. Kedua-duanya ada pada Allah, dipanggil sifat fa'il. Sekarang sifat zat. Ya, ini kalau cara mudah fahamnya gitu. Tunggu saya pun sebutnya itu dulu, mudah. Walhal kalau dibahaskan lagi sifat zat ini dia lebih mendalam. Tapi untuk mudah fahamnya gitu, daripada kesimpulan dia buat bahawa sifat zat tersebut lawannya mustahil. Itu sifat zat. Kalau kedua-dua sifat yang berlawanan, dua-dua ada pada Allah, dipanggil sifat fa'il. Menghidup, mematikan, apa lagi? Memberi rezeki dan menahan rezeki. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki, Allah Ta'ala boleh menahan rezeki. Kedua-duanya ada pada Allah atau tidak? Ada. Maka dipanggil sifat fa'il. Baik. Al-Qawi kan, Allah Qawi, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kudrat. Lawannya lemah, itu sifat zat, karena tidak ada pada Allah Ta'ala lawannya. Baik, dia kata bahawasanya sifat zatnya itu sifat ma'ani, tiada lain daripada zat. Itu bukan lain daripada zat, tetapi ada tapi lagi, dia bukan sebahagian daripada zat. Baik, tiada lain daripada zat maknanya dia bukan terpisah daripada zat. Dalam pihak maknanya dari sudut iktibar yang mana, dari sudut mana dia iktibarkan, dari sudut mana kita pandang dia. Kalau Indonesia kata apa? Berpijak di atas. Tiada harus berdirinya sifat. Maknanya tiada harus sifat itu berdiri dengan sendiri. Mustahil sifat berdiri sendiri. Boleh ke sifat berdiri sendiri? Tak boleh. Contoh, cantik. Cantik tu dia mesti ada benda yang cantik. Tak ada benda cantik ni berdiri sendiri, tak ada. Dia kata cantik. Apa cantik? Tak ada apa-apa. Dia kata ini orang gila ni. Dah. Sebab cantik tapi tak ada benda yang cantik. Bijak betul. Siapa yang bijak? Tak ada. Dia kata, maksud dia ada gangguan mental. Dah. Manis betul. Apa yang manis? Karena manis tidak boleh berdiri sendiri, melainkan dia kena menumpang pada zat yang lain. Masin, macam tu juga. Bukan main masin. Apa yang masin? Garam, gulai, kari pun boleh. Nasi goreng, nak moyangkan masin. Jadi nasi goreng itu zat, kemudian masin itu sifat. Maka adalah nasi goreng tadi, maka adalah masinnya. Ada garam seketul, maka adalah tempat masin menumpang. Maka masin tidak boleh terpisah daripada garam tersebut. Kalau terpisah dia dengan garam dilarutkan atau dibuang garam tadi, dibuang dia ke dimusnahkan macam mana baik, maka hilang dirinya, maka hilanglah sifat masin tersebut. Dilarutkan dalam air, dia masih ada dalam air tersebut, maka air menjadi masin. Kalau air tadi kita rebus dia, kemudian dia hilang ke udara, maka hilang air tersebut, maka hilanglah masinnya. Tak boleh menumpang pada benda, kerana masin itu sifat, tak boleh berdiri sendiri. Demikian mana-mana sifat sekalipun tidak boleh berdiri sendiri. Baik, kalau begitu macam mana? Sama ada yang qadim atau yang hadis, tidak boleh berdiri sendiri. Jadi oleh kerana itu dia kata dipandang pada sudut yang sifat
ini tidak boleh berdiri sendiri. Kerana ta'rifan daripada ulama, sifat itu ialah sesuatu yang ada pada zat. Maka dikatakan tidak boleh terpisah daripada zat. Kerana dia sendiri tidak boleh berdiri dengan sendiri. Baik. Bolehkah kita katakan pada perbincangan dengan kawan-kawan macam tu? Tak boleh. Kenapa? Tempat belajar tak apa. Macam ada orang tanya, Allah Ta'ala maha mengetahui kan? Tahu? Ada tak benda yang dia tak tahu? Kita apa benda dia tak tahu? Semua dia tahu. Nama anak dia siapa? Nama anak dia. Dia kata anak Tuhan tak ada. Dia tak tahulah nama anak dia. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Di tempat belajar cerita lain. Dia nak membahaskan tentang ini. Ya. Ini cakap apa dia? Haram hukumnya. Sebab apa dia? Kerana membawa kepada kesamaran orang lain yang mendengar. Supaya contoh sebelum saya buat contoh sebelum ni. Allah Maha berkuasa atau tidak? Allah Maha berkuasa. Boleh tak Allah menjadikan batu yang terlampau besar, bukti batu itu besar sampai Allah tak boleh angkat? Selagi Allah boleh angkat, batu itu masih kecil. Allah ciptakan batu besar, dia tak boleh angkat. Boleh tak? Boleh cakap macam tu? Tak boleh. Cerita dengan kawan tak boleh. Demikian juga masalah ini. Allah Maha mengetahui, ada tak Allah tak tahu? Dia kata, mana boleh? Semua Allah Ta'ala tahu. Kalau begitu nama anak dia siapa? Ini sama juga perbuatan yang haram. Baik. Ini lagi teruk daripada membahaskan tentang ilmu tasawuf mukasyafat di khalayak ramai. Di kedai-kedai kopi membincangkan tasawuf yang pelik-pelik, yang halus-halus, yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Arabi, yang dibahaskan oleh Al-Wahhab Asy'arani. Ini tasawuf yang begitu, itu bukan medan dia. Kemudian dibahaskan oleh Abu Talib Al-Makki, itu bukan bidang dia, bukan medan untuk bincang. Berbincang bersama ahli dan ada orang yang mursyid yang memang tahu masalah ini. Kalau tidak, usah buat kajian sendiri. Martabat 7. Dia kata yang belajar ni bawah ke atas, aku ni atas ke bawah. Lagi hebat. Orang belajar martabat 7, dia kata tu kurang tu. Betul mana? 9. Ada martabat 9. Dia kata kurang tu 9. Maratibul wujud 40. Pula menurut Abdul Karim Al-Jili 40 martabat. Jadi macam mana? Kita bincang, akhirnya apa dia? Orang kata apa? Ini tasawuf sesat. Siapa yang sesat? Iaitu ahli tasawuf. Tasawuf itu banyak mana orang dia? Ramai ahli tasawuf. Maka dia pun menyesatkan ramai orang. Berpunca daripada dia berbincang perkara itu tempat yang umum. Dan tidak selayaknya orang yang bukan ahli itu mendengar. Baik. Kemudian, jadi kita kata tadi, sifat tidak boleh terpisah daripada zat. Karena kalau terpisah tadi, itu mustahil. Dan tiada ain zat. Dan tiada ain zat maknanya sifat itu bukan diri zat itu sendiri. Dari sudut mana? Dalam pihak mafhumnya sifat itu berlainan dengan mafhumnya zat. Maknanya ta'rifan sifat itu lain daripada ta'rifan zat. Sebab itu tak boleh kita satukan, tapi tak boleh kita pisahkan. Ini. Jadi maknanya kenapa tidak boleh disatukan? Kerana sifat tetap sifat, zat tetap zat. Walaupun sifat itu wujudiyah sekalipun, sebagaimana zat yang wujudi, maka demikian sifat yang wujudiyah ta'rifannya tetap berbeza. Tidak boleh disatukan. Itu dia kata mafhumnya sifat itu, atau kita kata mafhum sifat. Senang. Kalau mafhumnya tu kita tak tahu tu ke mana pula. Mafhum sifat itu maknanya ta'rifan yang dipahami daripada sifat itu berlainan dengan ta'rifan yang difahami tentang zat.
Tak sama. Sebab itu tak boleh kita katakan sifat itu adalah ain zat. Tak boleh. Dan sifat tidak boleh terasing daripada zat, tidak boleh berdiri sendiri. Maka dengan sebab itu tidak boleh kita pisahkan di antara sifat dengan zat. Tetapi bukanlah sifat itu sebahagian daripada zat, tapi dia ada pada zat. Baik. Maka inilah perkataan yang sahih. Ini adalah perkataan atau pendapat yang sahih. Artinya pendapat yang lain adalah pendapat yang fasid. Baik. Dan ada pun di dalam i'tiqad kita ahli sunnah, bahawasanya hakikat zat itu berlainan daripada hakikat sifat. Kita masukkan daripada. Kalau tak masuk daripada macam mana? Baik, adapun di dalam i'tiqad kita bahawasanya hakikat zat itu berlain hakikat zat sifat. Hakikat zat itu berlain hakikat sifat. Jadi kita masukkan daripada supaya mudah kita faham. Bahawasanya hakikat zat itu berlainan daripada hakikat sifat. Tak sama maknanya. Hakikatnya berlainan. Baik. Zat itu yaitu sesuatu yang ada sifat, dan sifat itu adalah sesuatu yang ada pada zat. Maknanya berlainan kedua-duanya, bukan sama. Itu hakikat dia. Baik. Kerana bahawasanya hakikat zat itu wujud yang qadim, wujud yang bersifat dengan qidam. Itu hakikat zat. Baik. Wujud yang qadim dengan zatnya, dengan dirinya sendiri. Ain zat itu sendiri. Dia wujud lagi qadim. Baik. Halnya tiada, hal mana? Halnya si zat itu tiada tersandar bagi lainnya lain zat. Maknanya dia tidak menumpang bagi yang lain. Mafhumnya yang lain itu menumpang pada dirinya. Perkataan menumpang ni pun tak berapa bagus, tapi saya gunakan ni tempat untuk mudah faham sahaja. Karena Allah tu bukan tempat tumpangan. Tetapi ya, Syekh Abdul Qadir atau dipanggil Pak Da, bukan Syekh Ismail kan, Pak Da Pak Da dalam kitabnya saya belajar kitab dia, tak ingat kitab dia dah, terkenal kitab dia tu ya. Dia karang kitab, dia kata Allah itu adalah tumpanan. Kalau kita baca tanpa kita minta pencerahan daripada pengarang kitab atau pencerahan daripada anak murid kepada Pak Da'i, nescaya kita mengatakan Pak Da'i sesat. Sebab dia kata zat Allah itu tumpangan pula. Tumpanan makna tumpangan. Demikian dulu ada ulama kita, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia kata apa? Yang maha bakhil. Ya, kita nak kena minta penerangan daripada Tuan Guru ni, apa makna maha bakhil ni? Bakhil tu maknanya kasih sayang itu tidak sama sekali diberikan kepada ghairul muslim, ghairul mu'min. Ketika di dunia Allah yang maha pengasih lagi maha bakhil, dia kata. Tu kita dengar, nak kena tanya bakhil ni sifat naqais. Tak boleh kita kata gitu. Tapi Tok Guru ni kata apa dia? Karena ada sebab musabab dia. Apa dia? Dia kata maha pengasih makna semua makhluk dapat ketika di dunia. Yang mukmin, yang kafir tetap dapat menghirup udara ciptaan Tuhan. Orang semayang, orang tak semayang, Allah tetap bagi rezeki yang melimpah ruah. Tetapi di akhirat besok macam mana? Dia tak taat kepada Allah, Allah bakhil sifat penyayang itu kepada dia. Cuma diberikan hanya kepada orang mukmin. Maknanya tidak sama sekali dapat kasih sayang daripada Allah dengan dimasukkan ke syurga, melainkan cuma kepada orang yang mukmin. Jadi tafsiran yang seperti ini, kalau kita baca buku dia, kita akan kata apa dia?
pengarang kitab ini adalah pengarang yang sesat. Supaya juga macam tumpanan tadi. Allah bukan tumpangan. Karena pahaman kita tumpangan ni maknanya orang menumpang kat dia. Tapi kata Tuan Guru pada dia kata memang manusia menumpang kepada Tuhan. Menumpang bumi Tuhan, menumpang nyawa Allah Ta'ala bagi, ya, menumpang kasih Tuhan, menumpang kudrat Tuhan, menumpang iradat Tuhan, menumpang ilmu Tuhan. Apa lagi tak kita tumpang? Maka dia kata tumpanan. Baik. Jadi nak kena perhati dia elok. Nah, maknanya kitab itu kalau diperhati sekalipun tak jumpa, melainkan kena belajar dengan orang yang pernah belajar kepada Tuan Guru pada Baik. Kemudian hal zat itu tiada tersandar bagi lainnya. Dia tidak menumpang kepada yang lain. Yang itu menumpang tadi, ya. Walhal bahasa itu tidak seharusnya kita semudah-mudah mengatakan zat menumpang, sifat menumpang, ya, tapi untuk pemahaman cuma untuk kita mudah faham. Baik. Kemudian dan hakikat sifat itu wujud yang qadim. Ini kata-kata tadi, zat itu sesuatu yang ada padanya sifat. Sebab dia sendiri tidak menyandar kepada yang lain, tidak perlu kepada yang lain. Yang kita kata perlu kepada yang lain itu sifat. Baik. Jadi hakikat zat itu adalah tidak perlu, makna tidak menumpang, tidak menyandar kepada yang lain, cukup dengan wujud dirinya. Dan hakikat sifat itu, baik, walaupun ma'ani dia wujud, tetapi dia ada pada yang lain. Itu ada pada zat Allah Ta'ala. Baik. Dan hakikat sifat itu wujud yang qadim. Hakikat sifat itu pula wujud yang qadim. Ini sifat ma'ani, ya, dia wujud, maknanya wujudi. Yang qadim, yang bersifat dengan qidam, arti tidak berpermulaan. Sebagaimana zatnya yang qadim, maka sifatnya yang qadim. Kaedahnya macam mana? Setiap zat yang baharu, maka sifatnya adalah baharu. Dan zat yang qadim, maka segala sifatnya adalah qadim. Baik. Tidak terjadi zat yang baharu sifatnya qadim, zat yang qadim sifatnya baharu. Tidak terjadi demikian. Baik, itu kaedah dia. Sebab terasing terus. Maknanya sifat Allah kesemuanya yang qadim berlaku. Dan yang kita kata wujud ini sifat wujudi khas kepada sifat ma'ani. Baik. Sebab qadim zatnya, kerana zatnya bersifat dengan qidam, maka sifatnya juga bersifat qidam. Sifat kudrat itu adalah qidam. Sifat kudrat itu adalah baqa. Sifat kudrat itu adalah mukhalafah lil hawadis. Sifat kudrat itu qiyamuhu bin nafsi. Sifat kudrat itu wahdaniyah. Maka kelima-lima sifat salbiyah itu ada pada sifat yang wujudiyah, itu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu dipanggil sebagai syarat ketuhanan, ya. Bagi sebagai Tuan Guru dia kata itu syarat ketuhanan. Kalau satu tak ada, maka tak layak menjadi Tuhan. Contoh apa yang tak ada? Qidam. Dia baqa, dia mukhalafah, dia qiyamu bi nafsih, dia wahdaniyah, tetapi tidak bersifat dengan qidam. Dia baru ada aja. Pada tahun, katakan, ini kita nak buat contoh mudah faham je. Pada tahun katakan 1200 Masihi, barulah dia ada. Tetapi dia takkan binasa. Ini cerita apa ni? Cerita kartun. Tuhan itu dia mesti tidak berpermulaan, kerana dia yang menjadikan sesuatu. Kalau sesuatu lebih ada daripada dia, sesuatu itulah Tuhan. Baik. Kalau begitu mesti qidam. Okeylah dia qidam tapi tak baqa, boleh? Sama juga tak boleh. Atau dia qidam, dia baqa tapi sama dengan makhluk yang lain, tak ada mukhalafah lil hawadis, tak boleh juga. Maka kerana itu ulama menamakan sifat salbiyah itu juga dikatakan sebagai syarat ketuhanan. Maknanya untuk kita kata ini Tuhan, 5 sifat salbiyah kena ada. Kita ada, kita qidam, tak. Kita baqa, tak. Tapi kan kita takkan binasa.
Nyawa kita ni tak binasa. 7 perkara yang tak binasa, termasuk roh. Yang kita ni roh kita ke tubuh yang kasar? Kita ini adalah roh kita. Yang itu kita. Yang roh ini tidak akan binasa. Tubuh binasa. Tubuh ni kata ulama sufi, sampai masanya dimasukkan ke tanah, kemudian dia jadi tanah. Tanah itu akhirnya dipulangkan kepada asalnya, Nur Muhammad. Tetapi dia kata yang roh ini, yang ni takkan binasa. Tak binasa ke atau dikekalkan oleh Allah? Dia bukan tak binasa, dia tidak dibinasakan oleh Allah. Kalau Allah nak binasakan dia, maka dia akan binasa. Dia bukan baqa. Baik. Halnya sifat disandarkan bagi zat. Itu kita kata sifat tadi, sesuatu yang ada pada zat. Marah ya. Maka perkataan itu kafalah. Kafalah ni makna apa dia? Cukuplah. Tu kafalah. Dia kan kafa bahasa Arab, dia tambah lah kat ujung tu. Baik. Maka perkataan ini, iaitu dia kata perbahasan yang seperti ini, kafalah. Maknanya cukuplah kepada orang yang awam, bukan orang yang khawas. Baik. Dalam mengetahui demikian itu, seperti kita ni cukuplah macam tu je. Kerana iaitu sebab banyak berkhilaf. Kenapa? Kerana iaitu kalau kita nak lebih daripada itu, dia kata banyak berkhilaf. Maknanya ulama sendiri berbagai pandangan. Ulama mana? Ahli sunnah dan orang yang sesat daripada orang Mu'tazilah dan Al-Hukama. Ulama ahli sunnah pun ada khilafnya. Kemudian orang yang sesat pun ada khilaf juga. Memang tak sama dengan kita sebab dia sesat. Kalau kita sama dengan dia, tak sesatlah nama dia. Semua orang nak katakan nak keluar daripada masjid, pintunya situ. Semua orang keluar ke situ. Okeylah tu. Kalau seorang panjat atas, seorang ke depan cari, yang cari tepi ke depan, yang cari pintu tu sesat nama dia. Kalau ada satu pintu keluar sama semua, tak nama khilaf pula. Kalau yang khilaf tadi itu, dia kata khilaf terjadi, pasti ada yang betul, pasti ada yang salah. Yang betul siapa dia? Ini ahli sunnah. Yang sesat siapa dia? Ini katanya adalah daripada Mu'tazilah dan Al-Hukama. Al-Hukama ni apa dia? Itu cerdik pandai yang banyak menggunakan akal daripada puak-puak falasifah. Maknanya dia hukama ke? Dah. Dia rasa dirinya hukama. Dia rasa diri dia cerdik, pandai, logik, akal dia tanpa bersandarkan kepada mana-mana ulama, tanpa mengambil daripada mana-mana nas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita sambung syahadan, adapun sifat af'al itu pula. Itu sifat zat dan sunnah sifat af'al. Al-Fatihah.